Assalamualaikum dan Alhamdulillah. Berjumpa kita di Fima TV pada malam ini di episod yang pertama. Khas khususnya untuk wanita di mana kita akan berkongsi semangat dan inspirasi bersama dengan anda semua mengenai topik kita Ibu Tunggal. Untuk kita kongsikan topik kita pada malam ini, kita akan bersama dengan Puan Wan Arni binti Wan Yusof dari Meru Kelang melalui WhatsApp yang dihantar oleh beliau. Beliau tidak dapat hadir pada malam ini kerana keadaan beliau yang tak mengizinkan beliau untuk datang kerana tengah syarat mengandung. Jadi kita hanya menemu ramah beliau melalui aplikasi WhatsApp. Terima kasih semua yang masih lagi bersama dengan saya pada malam ini dan mengikuti topik kita yang pertama. Sebelum saya pergi kepada soalan untuk Puan Arni, saya akan menceritakan serba sedikit tentang kisah beliau. Seperti yang anda lihat di skrin sekarang adalah beberapa artikel tentang beliau yang viral di media sosial ketika itu, termasuklah beliau juga pernah ditemu ramah oleh rancangan Wanita Hari Ini. Beliau telah mendirikan rumah tangga pada umur 26 tahun. Perkahwinan yang pertama beliau ialah pada tahun 2009 dan hanya bertahan selama 1 tahun saja. Dan sewaktu beliau sudah bercerai, beliau juga mempunyai seorang cahaya mata yang masih lagi kecil ketika itu berumur dalam 1 tahun lebih. Alhamdulillah, jodoh mereka masih lagi panjang. 10 tahun terpisah, mereka disatukan semula pada tahun 2021. Jadi, mari kita mulakan topik kita pada malam ini dengan tetamu kita iaitu Puan Arni. Assalamualaikum Puan Arni. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan? Puan Arni pernah memegang status ibu tunggal selama 10 tahun. Satu tempoh yang sangat lama. Boleh Puan ceritakan serba sedikit bagaimana Puan mencari pendapatan untuk sara diri? Puan ada kerja tetap atau ada bisnes yang Puan usahakan ketika itu? Waalaikumsalam. InsyaAllah boleh. Selama 10 tahun sebagai seorang ibu tunggal, saya memang ada bekerja tetap di sebuah kilang otomotif di Shah Alam. Tapi selain itu, saya juga banyak buat bisnes sampingan untuk tambah saya punya income lah. Antaranya saya ada buat bisnes online. Lepas tu saya ada buat job makeup, ada buat gubahan untuk orang kahwin, ambil tempahan lukisan. Actually semua benda yang boleh mendatangkan hasil saya akan ambil. Oh, jadinya Puan Arni memang bekerja dan dalam masa yang sama buat online business. Saya nak tanya, selain daripada Puan dan anak, Puan ada tanggungan lain ke? Contohnya keluarga di kampung ke? Ya, saya bukan je seorang ibu tunggal masa tu, tapi saya juga seorang anak sulung. Saya ada 6 adik-beradik, dan ibu dan ayah saya masih ada dan tak bekerja. So far saya memang bantulah selagi saya mampu. Oh, Puan Arni adalah anak sulung daripada 6 orang adik-beradik dan masih lagi membantu dari segi kewangan untuk keluarga di kampung. Okey, soalan seterusnya ialah cabaran apa yang Puan Arni hadapi selama Puan Arni bergelar ibu tunggal selama 10 tahun? Cabaran, banyak sebenarnya cabaran ni. Terutamanya dalam bisnes, saya pernah buat modal pinjaman RM25,000 tapi tak ke mana sebab sekejap je lepas saya buat pinjaman tu, HQ stop agent dengan stokis. So memang saya struggle lah habiskan produk just mata-mata untuk bayar hutang. Walaupun makan masa, tapi Alhamdulillah lah, Tuhan pemudahkan segala urusan saya lah. Lepas tu saya diuji lagi pada November 2018. Saya kena scam lebih kurang RM19,000 masa tu. Semua simpanan saya, duit kawan-kawan yang saya pinjam pun habis licin. Last kali tinggal RM20 je dalam saya punya bank. So saya memang terduduk lah pada masa tu. Tapi saya tak ambil masa yang lama. Dalam masa seminggu tu saya muhasabah diri. Lepas tu saya terus je bangkit balik. Alhamdulillah masa 2-3 tahun Tuhan pemudahkan saya settlekan semua hutang saya. Besar dugaan Puan Arni ketika Puan Arni bergelar ibu tunggal. Alhamdulillah Allah pemudahkan. Soalan yang terakhir untuk topik kita pada malam ini, apakah nasihat Puan Arni untuk ibu tunggal di luar sana dan apa wanita perlu buat jika berlaku perceraian rumah tangga? Okey, nasihat saya untuk wanita di luar sana, semua wanita perlu ada income sendiri walaupun sebagai seorang suri rumah, untuk emergency, untuk backup, dan yang paling penting bila kita ada income sendiri ni, dia ada satu value dalam diri kita. Bagi mereka yang diuji dengan penceraian, kita kena ingat, cerai tu bukan satu noktah tau. Sebenarnya ia satu permulaan atau turning point untuk kita move forward. Kita akan buat sesuatu yang lebih baik, yang tak dijangka pun. Sebab bila dalam keadaan terdesak,
ataupun terpaksa, kita pasti boleh buat semua benda tu dengan lebih baik. Kita kena cari big why kita, kenapa kita kena berjaya. Contohnya anak, ibu bapa, tanggung-tanggungan kita tu akan jadi big why kita untuk kita terus bangkit. So, semua wanita di luar sana, korang boleh cari platform bisnes yang memudahkan kita untuk buat bisnes dan tambah income, okay? Sebab sekarang ni banyak sangat platform yang bagus dan memudahkan. So, tak ganggu pun masa korang bila korang ada komitmen yang tinggi dari segi masa, dari segi pengurusan anak. So, tu bukan alasan. Okay? Saya doakan semua wanita terus bangkit dan berjaya. InsyaAllah, saya kira perkongsian daripada Puan Arni tadi sedikit sebanyak walaupun dalam waktu yang singkat tetap dapat memberi satu semangat kepada mereka yang mungkin sedang melalui fasa yang sama ketika ini. Walaupun cerita kisah kita berbeza-beza, tetapi sekurang-kurangnya ada sedikit suntikan semangat bahawa anda tidak kesorangan. Ada lagi individu-individu lain yang boleh bersama-sama dengan anda untuk terus bangkit dan berjaya walaupun anda seorang ibu tunggal. Terima kasih Puan Arni atas kesudian berkongsi dan memberi inspirasi dan semangat kepada pendengar-pendengar dan penonton di Fima TV. Nantikan episod kedua Fima TV pada 22 Mac di hari dan waktu yang sama. Pastikan Fima TV menjadi pilihan anda.